Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sesungguhnya segala pujian adalah milik Allah. Kita memuji Allah, memohon pertolongan dan keampunan dari Allah. Sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang boleh menyesatkannya. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mimbar pada hari ini akan mengingatkan kita sekalian tentang satu penyakit yang melanda ramai manusia. Penyakit ini sangat berbahaya. Bahkan saya ingatkan juga ketika khutbah yang lepas, inilah penyakit yang menjadi punca iblis dihalau keluar daripada syurga. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh para malaikat untuk tunduk kepada Nabi Adam alaihi salam, iblis ketika itu enggan untuk tunduk kepada Nabi Adam. Alasannya adalah ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagaimana aku nak sujud kepada Adam sedangkan aku lagi bagus daripada Adam? Engkau ciptakan aku daripada api sedangkan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kerana perkataan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada iblis, keluarlah engkau daripada syurga kerana engkau dilaknat dan jatuhlah kepada engkau kemarahan Allah, laknat Allah, sehingga berlakunya hari kiamat kelak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kesalahan besar yang dilakukan oleh iblis ini sehingga dia dikeluarkan daripada syurga adalah kerana dia merasakan bahawa dia lebih baik. Ana khairum minhu. Dan saya ingin mengingatkan kita sekalian akan satu penyakit jiwa, iaitu penyakit ujub. Penyakit ujub adalah satu penyakit di mana orang merasakan dia berbangga dengan dirinya sendiri. Dia rasa bahawa dia orang yang paling hebat. Ini adalah ujub, penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit ini akan membuatkan seseorang dibenci oleh manusia di atas muka bumi ini juga. Orang yang ditimpa penyakit ujub, apabila berbicara dialah yang paling atas. Orang bercakap tentang harta, hartanya lah yang paling banyak. Orang bercakap tentang kesenangan, dialah yang paling senang. Orang bercakap tentang kemewahan, dialah yang paling mewah. Orang bercakap tentang ilmu, dialah orang paling berilmu. Orang bercakap tentang kerja berat, dialah yang paling kerja berat. Orang bercakap tentang kebahagiaan, dialah orang paling bahagia. Orang bercakap tentang anak-anak, dialah yang paling bagus. Orang bercerita tentang isteri-isteri, dialah yang paling baik. Orang cerita tentang keluarga, dialah yang paling hebat. Ini ujub. Satu penyakit yang sangat berbahaya apabila manusia merasakan dia paling bagus.
Sehingga orang bercerita tentang ibadat, dia rasa ibadat dia lah yang paling bagus. Nabi SAW bersabda, laula an tudhnibun la khashitu alaikum ma huwa akbaru minhu al-ujub. Dalam hadis riwayat Anas, riwayat Al-Haris daripada Anas bin Malik, kata Nabi SAW, andai kata kamu tidak melakukan dosa langsung, ada sesuatu yang aku takut yang lebih besar daripada dosa, iaitu kamu berasa ujub dengan diri kamu. Kerana apabila manusia ditimpakan dengan penyakit ujub, berbangga dengan dirinya, merasakan dia yang paling hebat, dari itu akan terbit sikap takabur, akan terbit sikap membesarkan diri sendiri, sehingga dia merasakan dia lebih daripada kesemua orang lain. Sedangkan Nabi SAW bersabda, man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr dakhala an-nar. Ataupun la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Tidak akan memasuki syurga Allah orang yang di dalam jiwanya ada sebesar zarrah rasa takabbur. Rasa takabbur, rasa dia lebih besar daripada orang lain. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasan wa na'lahu hasan. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau satu orang ni dia suka bajunya cantik dan seliparnya cantik, apakah itu takabur? Kata Nabi SAW, itu bukan takabur. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah cantik dan menyukai akan kecantikan. Yang dinamakan takabur adalah batrul haq wa ghamtun nas, menafikan kebenaran dan memandang rendah pada manusia. Dia memakai kecantikan bukan kerana dia suka kecantikan, tetapi kerana dia nak tunjuk ke orang dia lagi cantik daripada orang lain. Dia menampilkan keistimewaannya bukan kerana itu sikapnya, tetapi dia mencari-cari orang untuk menunjukkan kepada orang dia lebih daripada orang lain. Itu takabur. Lalu dia menghina orang-orang yang tidak mendapat kelebihan sepertinya. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi SAW di tengah-tengah manusia, dan Allah mentakdirkan Nabi Muhammad SAW bukan orang yang paling mewah. Tidak ada gunanya pada hari ini kalau kita bermewah-mewahan, menampilkan kemewahan kita dalam pakaian, dalam kenderaan, dalam rumah, dalam pekerjaan. Tidak ada kelebihan yang menampilkan kemewahan. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi SAW sebagai satu orang biasa di tengah-tengah kaumnya. Sehingga apabila Nabi SAW berdakwah, orang Quraisy tanya, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, kami tidak akan beriman dengan engkau sehingga engkau keluarkan mata air daripada bumi. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Ataupun engkau keluarkan daripada kebun-kebun yang ada tumbuh-tumbuhan kurma dan juga inab, dan juga ada tumbuh-tumbuhan, lalu mengalir sungai di antara pokok-pokok ini. Keluarkan itu daripada kurma dan anggur. Sehingga orang kafir mencabar Nabi SAW, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, ataupun sehingga engkau datangkan Allah Ta'ala dan malaikat datang berjalan, kami tak beriman dengan engkau. Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah ajarkan Nabi? Bukan tunjukkan kepada mereka aku ada kebun, bukan tunjukkan kepada mereka aku boleh keluarkan sungai, bukan bawa datang malaikat tunjuk kat mereka, tetapi Nabi SAW menjawab, subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Maha suci Tuhanku, aku tak lebih tak kurang adalah seorang lelaki yang diberikan wahyu. Itulah Nabi kita SAW. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kamu, aku hanya diberikan wahyu oleh Allah. Tidak ada sekelumit rasa ujub, rasa bangga dan hebat dengan diri sendiri dalam diri Nabi SAW. Datang satu kaum kepada Nabi SAW, Bani Asad. Bani Asad datang kepada Nabi SAW, cuba berbangga dengan kedudukan mereka. Kata mereka, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum lain berperang dengan kamu, ada kaum yang lawan dengan kamu, perang dengan kamu, ada kekurangan kaum-kaum itu,
tetapi kami kaum yang tak pernah berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ucap perkataan ini supaya Nabi menghormati kaum tu, supaya Nabi merasa besar kaum tu, hebat kaum tu. Ini penyakit bukan sekadar Bani Asad, banyak kaum ada penyakit ni. Bila dia bercerita, kaum dia yang paling bagus. Bila dia bercerita, nak menunjukkan bahawa orang perlu terima kaum dia dan hormati kaum dia, sebab dia paling hebat. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surah Al-Hujurat, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka datang nak bercerita kepada Nabi supaya Nabi jemput mereka masuk Islam. Nabi katakanlah, wahai Muhammad, la tamunnu alayya islamakum, kamu tak perlu nak datang ke aku, nak cerita kat aku, buat supaya aku tarik kamu masuk Islam. Sedangkan Allah lah yang menetapkan hati kamu untuk diberi petunjuk kalau kamu orang-orang yang jujur. Ini sikap yang tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Kamu jangan datang, kamu jangan cerita yang kamu lebih daripada orang lain dan kamu lebih hebat daripada orang lain. Sedangkan manusia yang paling hebat setelah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dalam umat ini mereka menunjukkan sikap merendah diri yang sangat tinggi. Apabila Nabi SAW wafat, orang berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah nak melantik pemerintah. Siapakah yang akan menggantikan Nabi SAW? Setelah berbincang antara Muhajirin dan Ansar, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, laqad raditu lakum hadhaini rajulain, sambil memegang tangan Umar Al-Khattab dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, aku redha kamu lantik salah satu di antara dua ini, Umar Al-Khattab ataupun Abu Ubaidah ibn Jarrah. Yang penting mesti Muhajirin. Lantiklah siapa-siapa antara Umar ataupun Abu Ubaidah, aku tak kisah. Tetapi kerana tidak ada ujub, kerana tidak ada rasa bangga dalam jiwa, tak rasa besar dalam jiwa, ucapan Umar Al-Khattab selepas itu menunjukkan betapa dia faham kedudukan dia pada ketika itu. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, wallahi la an ataqaddam fatudrab unuqi ahabba ilayya min an ata'ammara ala qaumin fihim Abu Bakr. Demi Allah, kalau aku berjalan di hadapan kamu dan tengkuk aku disembelih, itu lebih aku sukai daripada aku menjadi pemerintah kepada satu kaum dan di dalam kaum itu terdapat Abu Bakar Siddiq. Ini kemuliaan orang yang hebat. Tetapi apabila ditawarkan kepada Umar jadi pemerintah, pilihlah dia. Kata Umar, demi Allah kamu sembelih aku, itu lebih baik daripada kamu suruh aku jadi pemerintah sedangkan Abu Bakar duduk sebagai umat aku. Dan apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, perkataan pertama yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, perkataan yang diulang-ulang oleh ramai orang, ramai pemimpin ulang perkataan ini, tetapi sikap itu ada dalam jiwa Abu Bakar, bukan di mulut tetapi di jiwanya. Ayuhan nas, laqad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia, aku telah dilantik untuk memimpin kamu sedangkan aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu katanya, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. In ahsantu fa'inuni wa in akhta'tu faqawwimuni wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau aku buat elok, maka kamu tolonglah aku. Kalau aku buat buruk, kamu betulkan aku. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kerana itu hendaklah kita berjaga-jaga dan hindari sifat ujub. Takkan berada di atas, takkan berada di kedudukan tertinggi orang yang dalam jiwanya ada ujub. Kerana ujub hanya akan membuatkan orang benci kepada kita dan Allah benci kepada kita. Kerana ujub akan membuatkan kita rasa kita yang paling bagus, lalu kita curi kejayaan-kejayaan orang lain agar disandarkan kepada kita. Ada sahaja peluang kita pijak orang lain. Sedangkan Nabi SAW bersabda, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Orang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain, tak boleh dia menzalimi muslim lain, tak boleh juga dia menyerahkan muslim lain untuk dizalimi.
Ujub akan menyebabkan kalau ada ruang untuk dipuji, mereka masuk dalam ruang itu agar mereka dipuji. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innal ladzina yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Orang-orang yang suka agar mereka dipuji sedangkan mereka tak buat pun. Tak buat apa, tapi suka orang puji dia. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan kamu sekali-kali sangka mereka akan terlepas daripada azab Allah. Amalan kecil biasa, tetapi ancaman besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tak buat, jangan minta agar kamu dipuji. Karena akhirnya sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita, setiap seorang daripada kita hanyalah di tengah-tengah di kalangan umat ini. Ada ramai orang di depan kita yang lebih hebat daripada kita. Ada ramai juga orang di belakang kita yang lebih kurang daripada kita. Tidak ada kehebatan apa-apa pun pada kita, melainkan orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas jalan kebenaran. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Muslim daripada Anas bin Malik, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, dallani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tolonglah tunjukkan kepadaku satu amalan, kalau aku buat amalan ini Allah sayang kepadaku dan manusia juga sayang kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan yang sangat ringkas dan sangat penting untuk kita ambil pengajaran. Izhad fi dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dalam dua ayat. Kalau kamu mau kamu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi oleh manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah di dunia, nescaya Allah akan menyayangi kamu. Zuhudlah dengan apa yang berada di dalam tangan manusia, nescaya manusia akan sayang kepada kamu. Zuhud artinya kita tidak menjadikan keutamaan kita mencari kesenangan dan juga keseronokan dan kekayaan. Kita berusaha bersungguh-sungguh, kalau ada kita bersyukur, kalau tiada kita tidak merasa lemah. Itu zuhud. Zuhud tidaklah berarti kita tidak menjadikan dunia ini keutamaan. Kata Nabi SAW, kalau kamu zuhud di dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Kalau kamu zuhud dengan apa yang ada di dalam tangan manusia, kamu tak kejar harta manusia, kamu tak kejar jawatan manusia, kamu tak kejar kedudukan manusia, kamu tak sailang orang lain, kamu tak jatuhkan orang lain, kamu tak ambil apa yang ada dekat dia, manusia akan sayang kepada kamu. Kerana harta akan tinggalkan kita, keluarga akan tinggalkan kita, kita akan tinggalkan kesemuanya, tetapi sebutan yang baik akan kekal selama-lamanya. Orang baik akan dipuji dan disebut kebaikannya, orang jahat akan dicela dan disebut keburukannya, walaupun setelah kematiannya. Setelah kita tidak lagi mengambil manfaat daripada harta, tetapi sebutan yang baik dan buruk itu akan kekal lama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aminna fi watanina wa sairil biladil muslimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.